Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung pelajaran kita yang seterusnya. Pada pertemuan yang lepas, Muallim hantar video berkenaan maksud sultan dan kerajaan, konsep wa'adat dan juga maksud daulat dan derhaka. Tajuk kali ini adalah perubahan pada institusi raja. Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Sejak zaman kerajaan Melayu awal, institusi raja menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Institusi raja mengalami beberapa fasa perubahan dari semasa ke semasa. Ini kita nak belajar perubahan pada institusi raja. Dalam buku tab ni ada 1, 2, 3 dan 4 perubahan. Kita tengok yang pertama. Institusi raja pada zaman kerajaan Melayu awal. Poin yang pertama, raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Itu zaman kerajaan Melayu awal. Zaman sekarang ni yang berkuasa di negara, contohnya di negara kita adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri kabinet dia. Cuba tengok gambar ni adalah contoh para pembesar sedang berbincang dengan sultan di Balai Rong Seri. Dia di istana lah, kawasan pemerintahan raja yang dulu. Seterusnya, yang kedua, institusi raja pada zaman penjajahan British. Yang seperti yang kita tahu, negara kita dijajah oleh British dan mereka mengubah sistem institusi raja kita. Cuba tengok poin yang pertama. Raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Seterusnya, raja atau sultan merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Penasihat British dilantik bagi setiap negeri untuk mengurus pentadbiran negeri. Sini kita dah boleh tengok kan, raja dah hilang kuasa mutlak iaitu pemerintahan. Boleh tak boleh campur dah perundangan ke kehakiman kan. Raja hanya berkuasa pada ketua, sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri baginda. Yang lainnya adalah di bawah kekuasaan penasihat British. Dia yang mengurus semua pentadbiran negeri. Cuba tengok ni. Gambar sultan-sultan Melayu bersama-sama dengan gubernur negeri-negeri Selat. Yang British ni dia orang panggil gubernur. Dia macam menteri jugalah di setiap negeri yang mereka jajah. Seterusnya, perubahan yang ketiga iaitu institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Tengok poin yang pertama. Raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Raja atau sultan tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja atau sultan hanya merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Gubernur Jepun mengurus pentadbiran negeri-negeri Melayu.
Okey, sama juga pada zaman British, Sultan ataupun Raja masih lagi kekal sebagai ketua negeri tetapi tidak mempunyai kuasa mutlak. Kuasa mutlak ni adalah kuasa penuh atau tidak terbatas. Sama juga dengan zaman British ni, Raja hanya berkuasa sebagai ketua agama Islam dan adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Okey, yang berkuasa adalah Gubernur Jepun. Yang lepas Gubernur British yang ni Gubernur Jepun yang mentadbir negeri-negeri Melayu. Okey, cuba tengok gambar ni adalah tentera Jepun memasuki Kota Baru, Kelantan pada Disember 1941. Tengok masuk dengan basikal, tapi dapat menjajah negara kita. Hebatlah Jepun ni. Tapi pahlawan kita pun sebenarnya dah berjuang tapi apakan daya, tetap kena jajah. Okey, last sekali yang keempat, institusi raja selepas merdeka hingga kini. Okey, cuba tengok atas gambar yang atas tu. Yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah ucapan perasmian di istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-14. Ni baru lagi lah. Yang di-Pertuan Agong sekarang merupakan Sultan Pahang negeri kita. Okey, cuba tengok poin ni. Yang pertama, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Majlis Eksekutif. Okey, Majlis Eksekutif ni adalah organisasi yang menjalankan tugas pentadbiran. Okey. Institusi yang di-Pertuan Agong diperkenalkan selepas merdeka. 9 orang Raja Melayu dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong secara bergilir. Okey, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, pada zaman kita sekarang ni ada dah sistem baru raja, iaitu sistem raja berperlembagaan. Okey, kuasa raja ni tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Maksudnya raja ni berkuasa lebih lah pada zaman yang sebelum-sebelum ni kan. 3 perubahan yang sebelum ni, raja dah dapat kuasa lebih sikit lah. Tapi raja ni dia tak ada semua raja dekat setiap negeri. Yang tinggal hanya 9 orang Raja Melayu yang dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong. Okey, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okey, raja lebih kepada negeri je lah. Okey, Alih rasa cukuplah sekadar tu saja. Okey, kamu semua boleh fahamlah ada 4 perubahan ni zaman pada institusi raja. Yang pertama, institusi raja pada zaman Kerajaan Melayu awal. Kedua, institusi raja pada zaman penjajahan British. Yang ketiga, institusi raja pada zaman pendudukan Jepun. Dan yang terkini, yang terakhir adalah institusi raja selepas merdeka hingga kini. Okey, cukup sekadar itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.